Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar ke saya cakap? Boleh. Oh, boleh. Okey. Okey, saya nak kongsikan slide. Okey. Okey. Kalau tak nampak bagi tahu saya dah kongsikan. Okey, dalam kelas yang terakhir kita buat pasal dydx atau kat sini kita nak cari slope lah, kecerunan kepada garis tangent. So kita recap balik. Kita lagi pun banyak kali dah. Okey, kita ada dydx. dydx ni maksudnya dalam Cartesian ataupun segi empat, koordinat segi empat pun kita guna dydx. Dalam koordinat dia kata dalam lengkung berparameter pun ataupun koordinat kutub, kita masih gunakan dydx. Cuma formula dia berbeza lah. So dydx adalah dy kita kata kalau kita punya parameter adalah tt lah, dt dx dt, ataupun kalau koordinat kutub dy d theta bahagi dx theta. Slide kita yang terakhir, bukan slide lah, apa yang saya conteng kat sini, kalau kita ada garis tangent, garis tangent ni dia sentiasa sudutnya 90, atau okay, saya gunakan color warna yang lain. Okay. Sudutnya 90 daripada lengkung tersebut pada titik P. Contoh ni 90 darjah, ni adalah P. Jadinya ada keadaan yang mana garis tangent kita ni sama ada dia horizontal, mengufuk, ataupun mendatar, kemudian vertikal, menegak lah. So kalau macam bulatan, sorry, tak apa, jadi sangat. Okay. Jadi kat sini kita ada di sini 1, 2, atas dan bawah. Okay, mungkin saya kena pendekkan sikit kot. Ini. Okay, yang ni garis tangent yang mendatar atau mengufuk. Dan sini garis tangent yang menegak. Jadi kat sini kita boleh tulis dia punya sudut dia 90 darjah. Sini pun sama. Ini pun sama. Darjah. Kemudian ni titik ni lah. Bila kata garis tangent mesti kena ada titik, P sebagai contoh. Jadi kat sini kita ada M sama dengan kosong. Ini pun sama, M sama dengan kosong pada titik P. Yang ni adalah M adalah infinity. Jadinya kat sini kita tengok formula kita. Satu lagi saya tertinggal. Kat sini dy dx adalah M. Ataupun kita boleh tulis dy dx sama dengan dy d theta bahagi dx d theta sama dengan M. Jadinya bila M sama dengan kosong, ini bermaksud yang atas ni dy d theta sama dengan kosong. Ini kat sini garis tangent, kita ada garis tangent yang mengufuk horizontal, ataupun garis tangent yang menegak adalah vertical, ataupun dia tak mengufuk dan tak menegak lah, itu macam biasa saja. Tak mengufuk dan tak menegak. Okey, jadi yang dua kes ni yang kita nak tengok, kita tak sempat lagi buat latihan, yang dua ni.
Jadi kat sini bila mengufuk, bermaksud M sama dengan kosong, iaitu kat sini bila M sama dengan kosong, maka atas ni dy dθ sama dengan kosong. Ini kalau ada soalan, minta awak cari garis, kita kata garis tangent yang mengufuk, hanya buat dy dθ dengan kosong dan selesaikan. Kemudian sama juga untuk menegak, M adalah infinity, bermaksud kan kalau M adalah infinity, maksudnya yang bawah ni adalah kosong. Kita dah jumpa daripada sekolah dulu kan, bila bahagi dengan kosong kita dapat infinity. Okey. Kemudian ada juga case yang mana awak akan dapat dua-dua ni sama dengan kosong. Kan? Ada case yang awak akan dapat dua-dua ni sama dengan kosong. Jadi macam mana? Kalau sebutkan dalam di sini, bila dua-dua sama kosong, kita kena gunakan L'Hopital's rule. L'Hospital tu kan? L'Hospital rule ni. L'Hopital rule. Okey, kita bezakan je kan L'Hopital rule, kita dy dx, kita dapat persamaan dia, kita bezakan, kemudian kita gantikan. Kita tengok contoh yang ni sebab saya rasa kita dah tengok dah contoh minggu lepas kan, tapi contoh yang bukan minggu lepas, betul lah minggu lepas, cuma yang contoh yang ni yang susah sikit ni saya tak tunjukkan lagi. Jadi kat sini kita tengok, katalah kita ada satu lengkung kutub R sama dengan 1 tambah cos theta. Saya gunakan warna hitam. Example 9. Kita ada lengkung R theta, ataupun R pun dah cukup dah. R sama dengan 1 tambah cos theta. Yang mana kalau macam ni, ini bermaksud ini adalah F theta. Kemudian kita find the slope of tangent line to the cardioid at point where, ni macam biasa lah, find the slope. Kemudian kita gantikan lah. Kat sini, sekejap saya nak tengok saya punya yang ni kita dah buat dah sebenarnya. 1 tambah cos theta, kita buat separuh saja, pi per 6. Pi per 6. Jadi yang kita buatlah. Kat sini nota yang saya dah letak di UKM folio. Jadinya kat sini di F theta kita, kemudian ni bermaksud, ni F theta betul lah. Jadinya F theta adalah ini, maka F prime theta adalah 1 tolak sin theta kan. Sebab cos kita bezakan dapat negatif sin. Kemudian masukkan dalam formula kan. Ini dy dx, ni apa kita buatlah, dy dx adalah dy dθ bahagi dx dθ. Jadinya kita dah tunjukkan sebelum ni cara nak dapat formula dia, iaitu ni. Jadi kat sini sin dengan cos, sin dan cos di bawah ni juga tak perlu gantikan dengan apa-apa. Yang awak kena ganti adalah f prime theta dengan f theta. Mana dapat ni? Dapat daripada soalan lah. Iaitu f theta adalah 1 tambah cos theta, f prime adalah terbitan kepada f theta, iaitu 1 tolak sin theta. Jadi ni je awak kena gantikan. Masukkan macam ni. Kat sini awak susun balik. Kemudian yang ni tricky sikit kan. Saya tak ada cara yang awak boleh mudahkan kata penyataan matematik ni, melainkan dengan awak kena tahu kewujudan identiti ni. Jadi kat sini ni adalah cos 2 theta, ni adalah sin 2 theta. Kalau awak tak hafal pun tak apa. Saya pun kadang-kadang tak hafal. Saya pun kadang-kadang memang tak hafal pun, tapi saya tahu kewujudan dia. Saya cam bentuk. Bila saya perlu saya Google lah. Tapi masa belajar dulu ingatlah. Jadi yang begini dapat sampai begini.
Kemudian dapatlah macam jawapan belakang. Kemudian kita dah dapat formula dia. Kita dapat formula bagi garis tangent. Sekarang kita gantikanlah pada theta sama dengan apa? Soalan ni theta sama dengan pi per 6 ataupun 30 darjah kan. Kita masukkan je kat sini. Masukkan, kita dapat -1. Senang je sebenarnya. Kat sini awak tak perlu nak evaluate pun, tak perlu nak kira pun, sebab awak tahu dia adalah sebutan yang sama. Ni sama dengan ni. Tambah sama, tambah dah. Setengah. Jadi bahagi dapat -1. Okay. Kemudian isu dia adalah soalan yang B ni. Kan, find the point on the cardioid where the tangent lines are horizontal and vertical. Jadinya kat sini dia nak kita tahu dia nak vertical dengan horizontal. Kan? Jadi kita tengok balik kita punya penggiraan. Okey, penggiraan kita ni kita dah simplify kan, tapi kita kena kenal pasti. Sekejap ya, kat sini, kemudian kat sini. Okey, jadi nak tulis balik. Kita ada kat sini B lah. Kita ada dy dx sama dengan dy d theta bahagi dx d theta. Kita dapat ini cos 2 theta tambah theta tambah cos theta. Cos theta negatif sin 2 theta tolak tolak sin theta. Okey, jadinya ini kita punya dy d theta, dx theta. Jadinya bila kata kita nak dapatkan horizontal kan, tangent lines kan. Okey, jadinya untuk dapatkan kalau saya tulis balik kat sini garis tangent yang mengufuk ataupun kita kata horizontal, maka kat sini dy d theta sama dengan kosong, ataupun m sama dengan dy d theta sama dengan kosong. Yang bermaksud kita ambil yang atas ni cos 2 theta tambah cos theta sama dengan kosong. Okey, jadi kita nak selesaikan. Bila berkata selesaikan, kita nak cari theta lah. Apakah theta yang memuaskan ataupun memenuhi persamaan ini, kan? Jadi kat sini kita buat macam mana? Okey, dia gunakan sudut separuh lah. Dia akan gunakan sudut separuh. Jadi kat sini kita gunakan identiti kan. Kalau tak ingat, kalau tak ingat ataupun keliru macam mana kan, tapi kita tahu kalau sini 2 theta, kalau sini theta kan, mestilah kita kena samakan sudut dia kan, baru kita senang nak selesaikan kan. Jadinya kita google lah trigonometry identities kan, macam biasalah. Okay. Selalunya saya tengok kat Wikipedia ke mana-mana lah, terpulang pada awak kan. Okey, tengok sudut separuh untuk cos 2 theta tadi. Cos 2 theta kita carilah. Cari. Kat mana dia? Saya ingat dekat bawah. Ni kan. Cos 2 theta. Cos 2 theta ada banyak formula kan. Tapi kat sini kita nak samakan supaya dapat cos theta. Jadi kita yang ada cos theta. Ini cos theta sin theta kan. Kau boleh avoid lah. Tapi kita ada yang ni. 2 cos theta cos 2 tolak 1. Jadi kat sini dapat, especially warna hitam. Kita dapat 2 cos theta cos 2. Bila macam ni, sebutan ni adalah cos theta cos 2. Cos theta cos 2 kan? Ataupun ringkasannya cos macam ni. Bukan cos 2 theta kan. Ini adalah cos theta cos 2. Okey, so kita gunakan identiti ini, tolak 1. Tolak 1 tambah cos theta sama dengan kosong. Okey, jadi kat sini ni menarik kan. Kita ada 2 cos theta cos 2 tambah cos theta
tolak 1 sama kosong. Kat sini kita nampak bentuk dia macam kenal kan bentuk ni kan. Jadinya kita ikutlah dalam buku ni dia gunakan apa? Dia gunakan difaktorkan. Ataupun kalau kita nampak tak macam bentuk ni, kita assume kita ambil cos theta sama dengan x. Dari itu kita dapat 2x kuasa 2 tambah x tolak 1. Itu kita boleh faktorkan dia. Sini 2x, sini x, sini mesti 1 dengan 1. Kemudian ni tambah. Kalau tambah mesti yang belah 2 ni kita tambahkan dia. So 2x kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 2x tolak x, jadi dapat tambah x tolak 1. Oleh itu kita dapat x sama dengan negatif 1 setengah. Kita gantikan balik, x adalah cos theta sama dengan negatif 1 setengah. Jadi sekarang matlamat kita nak dapatkan theta. Matlamat kita nak dapatkan theta, kita tengok balik. Okey. Jadi kat sini kita pertimbangkan kes yang pertama, kes 1, cos theta sama dengan negatif 1. Kan, jadi kalau kita tengok balik graf cos, kita tengok balik graf cos, dia macam ni. Jadi yang kat sini adalah pi 2 pi, ini adalah negatif 1 1. Ini lah, ini adalah negatif pi, sama nilai dia 1 dan seterusnya. Jadi kat sini theta adalah ini. Jadinya theta adalah n, kita kata n pi. N pi yang mana n ni boleh jadi negatif 1. Sekejap. Kosong tak boleh. Dia nombor ganjil kan. Kat sini pi, 2 pi 1. Dia macam, dia bukan n pi, dia adalah n tambah 1 pi. Kat sini saya padam balik. Kita boleh buat n tambah 1 pi. Yang mana n sama dengan negatif 3, negatif 2 terpulang lah. Negatif 1, 0, 1, ataupun kita kata dia n ni adalah integer. Kita gantikan. Bila n sama dengan 0, kita dapat pi. Which is betul lah. Bila n sama dengan 1, tak boleh. 2n tambah 1. Silap ni. Nombor ganjil. Kita nak nombor ganjil. Nombor ganjil adalah 2n tambah 1. Ataupun 2n dot 1 pun boleh. So let's say n sama dengan, kita check balik. Bila n sama dengan berapa? N sama dengan 0, kita dapat theta sama dengan pi. Betul. N sama dengan negatif 1, kita dapat theta sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 2 tambah 1, negatif pi. Betul. Bila n sama dengan 1, kita dapat 3 pi. Betul. Okay. Bila kita buat ni, kita dapat. Okey. Itu kes pertama. Kes kedua, untuk setengah pula. Ni sebenarnya basic je kan, kita pernah belajar dulu dekat saya tak ingat mungkin kat metrik ke. So cos theta sama dengan setengah. Kita ingat balik setengah ni kan, cos something sama dengan setengah. Saya rasa macam 45. Saya kena ingat balik identiti. Satu, betul ke? Setengah. Satu. Sekejap saya tengok balik. 60. 60. Ataupun kalau kat sini, dia tulis ke? Sekejap ya, saya tengok.
ataupun cosine. Just in case kalau kita tak ingat kan. Tengok je mana-mana. Okey, cos berapa dapat 40 dapat setengah kan. So cos 3 ni sin. Cos 60 kan. Cos 60 dapat setengah. Okey. So kat sini kita boleh lukis balik ataupun kita tengok kat sini pun tak apa. Setengah, yang ni 1, ni setengah. Ni adalah 60. 60 ataupun pi per 3. Pi per 3 ini mesti sama, simetri. Negatif pi per 3. Yang ni apa? 2 pi tolak kalau saya ada macam ni, tak apa. 2 pi tolak pi per 3. Kita padam pula saya punya OneNote ni. Sorry. Okey, sekali lagi. Okey, sini saya ada pi per 3. Dalam sini negatif pi per 3. Dan yang kat sini saya ada, kalau kita tengok kita punya bulat, kita ada bulat, kita ada sudut ni kan, pi per 3 adalah 60, so lebih kurang sini pi per 3. Kemudian negatif, kemudian dia punya sudut sepadan dia dia ada kat sini negatif pi per 3. Okey, ataupun pusing ke sini kan, tapi tak apa kan. Kita tengok kat sini dia gunakan berapa sudut dia, jawapan dia. Kat sini dia tak gunakan negatif pi per 3, tapi dia gunakan 5 pi per 3. 5 pi per 3 kan. Betul lah 5 pi per 3 sebab 2 pi tolak pi per 3. Saya nak kena padam ya. Adalah 6 pi tolak pi per 3, iaitu 5 pi per 3. Jadi dalam kes ni kita boleh buat sama ada kita nak buat berapa? Theta adalah cos negatif 1/2, iaitu kita boleh buat negatif pi per 3, pi per 3, kemudian 5 pi per 3, tapi sebenarnya ni adalah benda yang sama. Okay, dan seterusnya lah. Okay. Cuma dalam, jadi kita ada banyak nilai kan, yang ni kita ada banyak lah kan, n adalah integer, jadi kita boleh dapat banyak. Okay. Jadinya kita ambil yang, kalau dalam selalunya saya akan ambil antara negatif pi hingga pi, tapi dalam buku ni dia ambil apa, dia ambil antara 0 ke 2 pi, antara 0 ke 2 pi sahaja. Tak ada masalah kalau nak ambil dari 0 ke 2 pi. Jadinya oleh itu theta sama dengan kat sini kita ambil bila n sama dengan 0, kita dapat pi. Okay. N sama dengan 1, kita dapat 3 pi. 3 pi terkeluar pada 2 pi, so kita tak ambil. Bila n sama dengan negatif 1, kita dapat negatif 2 tambah 1, negatif 1, kita dapat negatif pi. So kita tak ambil. Kita ambil pi saja. Okey. Dan yang ni pula kita ambil pi per 3 dengan 5 pi per 3. Sebab ni terkeluar lebih kecil daripada 0. Sebenarnya awak boleh ambil kan. Jadi kat sini awak boleh ambil theta 2 pi 0 ni apa yang saya kata tadi ataupun awak nak ambil negatif pi sampai pi. Tak masalah. Tapi dalam buku dia ambil yang ni. Jadinya kalau macam tu kita ambil yang ni je lah. Okey. Ya. Itu saja terdapat. Jadi nilai theta yang ini memberikan garis tangent mengufuk. Kemudian sama juga garis tangent menegak.
ataupun vertikal. Oh sorry, sini vertikal, iaitu bila M sama dengan kita kata dy d theta bagi dx d theta sama dengan infinity, yang bermaksud kenapalah belum M sama dengan dy d theta bahagi dx d theta sama dengan infinity, yang bermaksud dx d theta kena sama dengan kosong. Okey, so kat sini dx d theta adalah bawahan. Negatif sin 2 theta tolak sin theta. Okey, negatif sin 2 theta tolak sin theta sama dengan kosong. Yang bermaksud sin 2 theta tambah sin theta sama dengan kosong. Okey, jadi kat sini sama juga, kita gunakan sudut separuh. Sudut separuh mana tadi? Oh, sini. Separuh sini kat bawah ni. Yang ni kan. Okey, jadinya kita ada, macam kita nak selesaikan dia ni. 2 sin theta cos theta sin theta, kita boleh faktorkan dia. Okey, ni kat sini kita tak ada cara lagi lah. Terpaksa kita masukkan cos juga. Kita dapat sin theta 2 cos kosong. So ada dua case. Case satu, kalau macam ni senang je tadi, kita selesaikan dapat macam ni. Kita ada case satu, sin theta sama dengan kosong. Ingat balik graf sin theta macam ni kan. Ni adalah pi, ni 2 pi, ni kosong. So kita tahu theta kat sini adalah n pi, di mana n adalah integer kan, sebabnya bila pi, 2 pi, negatif pi, kosong, kita akan dapat nilai kosong. Jadi kita buat macam ni. Tapi kita akan ambil antara kosong sampai 2 pi, ikut macam dia buat lah. Jadi kita ambil kosong, pi, 2 pi saja. Tak perlu ambil yang negatif pi, negatif 2 pi. Tak perlu. Dan kes 2. Kes 1, kes 2. 2 cos theta tambah 1 sama dengan kosong. Yang bermaksud cos theta sama dengan negatif setengah. Okey, iaitu theta sama dengan songsangan kepada cos bahagi negatif setengah. Dan kalau tak ingat, kita tengok balik lah. Kita punya nilai. Kita tengok kat table. Cos berapa bahagi negatif, dapat negatif setengah? Ini setengah. So cos 60 dapat setengah. Sekejap saya tengok 2 cos itu ke ni. Setengah. Sekejap ya, saya tengok 2. So cos kat sini, kita tengok balik kita punya cos tadi, ataupun kita boleh lukis balik graf cos kita macam ni. Ini adalah pi, 2 pi, ialah negatif 1, ni 1, ni negatif setengah. Jadi kita dapat apa? 120 kan? Jadi kat sini 120 ataupun ingat balik sepadan. Kalau sini cos 60 cos 60 ataupun pi per 3 adalah setengah. Jadi sudut sepadan dia kat sini
Kalau ni 60 juga, ni adalah 120. Ini theta sama dengan apa? 120 darjah. 120 darjah. Okey, ataupun 120 darjah apa? 2 pi per 3. 2 pi per 3, betul lah. 2 pi per 3. 2 pi per 3. Kemudian sini. Kan? Jadinya kat sini 60. 10. Okay. Kat sini. Kan? Jadinya kat sini mesti 60 juga. So 240. 240 jadi 4 pi per 3. Betul ke? Betul. Okey. 4 pi per 3. Okey, jadinya kat sini kita akan dapat banyak lah. Kita boleh tulis macam ni. 2 n pi per 3. N adalah integer. Tapi kita tak perlukan itu pun sebab kita perlu antara 0 sampai 2 pi. So saya ambil yang ni je. Okey. Jadi kat sini saya ada beberapa nilai, betul ke? Kat sini saya mark balik. Yang ni kan. Okey, saya ada beberapa nilai. Iaitu 0, pi, 2 pi, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Jadi saya tulis theta yang memuaskan persamaan ataupun memenuhi persamaan yang ni adalah 0, pi, 2 pi, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Ada banyak lah. Tapi saya tak tahu kenapa dia tak ambil 2 pi dekat sini. Ada 0, pi, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Kenapa 2 pi tak dimasukkan? Ya, ke saya disilap kat mana-mana. Kalau sahabat ada perasan. So kat sini sin theta sama 0. Kan sin theta sama 0 bermaksud 0 pi 2 pi. Siapa tahu ke kenapa kita masukkan 2 pi? Saya rasa dia kita nak soalan dia balik tadi. Mungkin sebab dia kira 0 tu sebagai 2 pi lah. Jadi dia tak ambil. Jadinya kalau kita lukis pun kan, kita lukis macam ni. Kita ada ni adalah theta sama 0. Kita pusing. Ni pun dia lah 2 pi kan. Jadi dia tak ambil 2 pi. Okey. So kat sini saya kena ubah sikit sepatutnya. Kita tak payah ambil 2 pi ni. Tapi boleh je nak ambil sebenarnya, tak ada masalah. Okey. Okey. So kat sini kita ada 4 pi per 3, 2 pi per 3. Kalau ada benda-benda ni, kira betul lah. Pi, 0. Tapi isu dia kat sini adalah theta sama dengan pi, dia ada dalam garis tangent menegak. Dan juga ni, dia berada dalam garis tangent mengufuk. Jadi ni mana satu sebenarnya. Kan? Kenapa titik ni, iaitu bila theta sama dengan pi, dia ada garis tangent mengufuk dan garis tangent menegak. Kan? Jadi kita tengok baik nota kita. Dia kata, kalau, dia kata, jika dy d theta dan juga ds d theta bersama dengan 0, maka dia boleh jadi garis tangent horizontal ataupun mengufuk ataupun garis tangent menegak. Jadinya kita boleh cuba untuk siasat atau kita cuba memahaminya dengan menggunakan L'Hopital rule.
Cara dia macam mana? Cara dia, kat sini saya nak tulis. Sekejap. Tak nak gerak pula saya punya muka surat ni. Okey. Jadinya kita perhatikan yang theta 90 memberikan nilai dy d theta 90 dan dx d theta 90. Dan jadi kita tak pasti. Jadi kita tak pasti adakah kita mempunyai garis tangent kita kata mengufuk horizontal atau menegak vertikal pada theta 90. Tak pasti. Oleh itu kita perlu kita akan guna L'Hopital's rule. L'Hopital's rule kat sini. L'Hopital. L'Hopital's rule. Ada head kat sini untuk semak. Okey, caranya macam mana? Kita ikut dia. Dy dx, kita tahu tadi dy dx sama dengan berapa? Bermula tadi dy dx adalah ni, cos 2 theta tambah cos theta minus sin 2 theta minus theta. So cos 2 theta tambah cos theta bahagi minus sin 2 theta minus sin theta. Okey, jadinya kita nak tengok had limit dy d theta dy dx bila mana theta menghampiri pi. Okey, jadinya dy dx had bila mana theta menghampiri pi. Letak had ya, tulis had saja. Sini pun sama, kiri dan kanan. Cos 2 pi, ni dah belajar dalam kalkulus 1. Bahagi minus sin 2 theta tolak minus sin theta. Okey, ingat balik L'Hopital rule. L'Hopital rule ataupun hukum L'Hopital. Jadi kita had, kalau kita ada had, let's say x menghampiri a untuk fx, dia sama juga had, saya kena kecilkan sikit. Okey, had bagi terbitan x, terbitan f. Maksudnya kalau ini adalah kita punya fx, kita boleh ringkaskan dia lagi dengan kita bezakan. Ini adalah fx sama dengan fx. Jadi kat sini had tak berubah. So kita bezakan. Kita bezakan kat sini, kita bezakan, kita silap ni, patutnya fx gx. Sini pun sama, fx gx. Ini fx, ini gx. Kalau saya ada silap kat mana, bagi tahu. Kita bezakan, kita dapat berapa? Kita dapat negatif 2 sin 2 theta tolak sin theta bahagi ni jadi negatif 2 cos 2 theta tolak cos theta. Apa kena gunakan sekejap kenapa kita nak bezakan dia? Kenapa kita tak gantikan terus? Okey, saya bukan silap, saya tertinggal kat sini. Sebenarnya kita
tak perlu gunakan L'Hopital pada permulaannya. Cuma kita gunakan L'Hopital bila kita dapati dia punya pemberat, bukan pemberat dia, dia punya bawah dia sama kosong. Maksudnya macam ni. Saya dah terlangkah satu step. Jadi kat sini, saya nak padam balik. Saya punya maksudnya kat sini saya tak terangkan kenapa kita kena guna L'Hopital. Saya nak padam balik semua ni. Sekejap ya. Sebenarnya macam ni. Kita reload dia, kita nak cari had dia bila mana theta sama dengan pi. Sebab kita tak tahu ni, pi ni sama ada dia vertikal ataupun horizontal. Kan? Jadinya kita nak cari had dia, kita cuba gantikan theta dengan pi. Jadi bila kita gantikan, kita dapat kat sini cos 2 theta, kita gantikan theta dengan pi, kita dapat cos 2 pi. Cos 2 pi, ingat balik graf. Ini adalah 2 pi, ini adalah pi. So cos 2 pi adalah 1. Tambah cos theta, theta pi, cos pi adalah negatif 1. Kemudian negatif sin 2 pi. Sebab kita gantikan theta dengan pi, kita dapat berapa? Sin. Kalau sin macam ni, kosong. Tolak sin, kita gantikan dengan pi, dapat kosong. Jadi kat bawah ni kita dapat kosong bahagi kosong. Bila kosong bahagi kosong, kita tak boleh nak tentukan. Jadi kita boleh gunakan L'Hopital rule. L'Hopital rule iaitu L'Hopital iaitu dia kata bila had x menghampiri A bagi fx menjadi x, bila mana GA sama dengan kosong, maksudnya dia punya penyebut di bawah sama dengan kosong, kita boleh gunakan terbitan dia. Jika terbitan ni jika terbitan ni bukan kosong. Kalau kosong kita boleh bezakan lagi. Bezakan banyak kali. So kat sini kita cuba bezakan. Had tak berubah bila kita bezakan. Yang ni jadi minus sin di sini jadi negatif 2 cos 2 pi tolak cos pi. Sekarang kita gantikan minus sin 2 pi bukan pi, theta sama dengan pi. Nanti kita dapat negatif 2 sin 2 pi. Ini adalah graf sin. Ini adalah graf cos. Kita dapat kosong. Tolak sin pi. Sin pi kosong. Bagi negatif 2 cos 2 pi. Cos 2 pi sini 1. Tolak cos pi. Cos pi berapa? Ni. Negatif 1. So kita dapat kosong bahagi negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 dapat kosong. Jadi kat sini dia kata apa? Dia kata kat sini saya tak perlu pun kita buat negatif dengan positif kan, sebab graf sin cos ni memang dia continuous kan. Sebenarnya tak perlu pun, macam saya pun saya sudah dah okey lah. Jadi kat sini kita dapat dy dx, oleh itu had dy dx sama dengan kosong. Maksudnya nilai dy dx bila theta menghampiri pi adalah kosong. Dy dx ni apa? Dy dx ni adalah m. Iaitu kita kata, kita tengok balik kita punya kat sini,
Bila M sama dengan kosong, maka dia adalah mengufuk. Horizontal. Jadinya, yang di sini, mengufuk tadi yang kes yang pertama kan, kita ada pi, tengok balik. Yang ni kan. Okay, jadi betul lah. Pi berada pada mengufuk. Jadi kat sini, untuk yang vertikal ataupun menegak, kita ada pi juga. Ini pi ni kita boleh buang dia. Kita boleh buang dia lah. Okay, jadi jawapannya untuk menegak kosong 2 pi, ataupun kita guna kosong saja, tak perlu 2 pi pun sebab dia akan beri yang sama, dan 2 pi per 3, 4 pi per 3. Itu apa yang dia dapat kat sini. Tapi tengok soalan dia nak apa. Dia kata vertical tangent line occur at theta sama dengan kosong, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Tapi apa titiknya? Kan? Kalau titik, kita kena gunakan formula dia ataupun notation dia, iaitu kalau Cartesian, kita ada XY, kalau kutub, kita ada R theta. Jadi kita dah tahu theta ni pada berapa tadi? Kosong, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Tapi yang R ni berapa? Kita kena kira lah. R, dia tunjuk kat sini dapat 2 setengah kan. Kita guna balik formula dia. Okay. R sama dengan, kat sini, 1 tambah cos theta. Okay. So, bila theta sama dengan kosong, kita dapat R sama dengan 1 tambah cos theta, iaitu cos kosong, dapat 2. Bila theta sama dengan 2 pi per 3, kita dapat R sama dengan 1 tambah cos 2 pi per 3. Berapa? 2 pi per 3 adalah 2 kali 180, 120 kan? 120 darjah. Kan? Okay, 120 darjah. 120. Sekejap saya tengok. 120, 60 kali 60 kan, jadinya sepatutnya dia adalah sekejap saya tengok 120 jadinya 1 tambah ni adalah negatif cos 60, iaitu pi per 3, iaitu 1 tolak cos 60 setengah kan, setengah. Jadi kita dapat setengah. Satu lagi theta dengan 4 pi per 3, R sama dengan 1 tambah cos 4 pi per 3. 4 pi per 3 tadi berapa? 240 kan? 240 dia ada dekat kuadran sini. So dia negatif juga. Jadi kat sini 1 tambah negatif cos pi per 3 juga. So 1 tolak setengah dapat setengah. Jadi penting kat sini kalau tengok balik kat sini cos kosong so jadi 1 lah. Kat sini cos 2 pi per 3 dia akan dapat negatif kan. Kalau awak masuk kalkulator pun awak akan dapat negatif setengah. Dapat setengah. Cuma cari tak. Saya pun dah lama tak ada kalkulator. Okay, so saya bergantung pada table lah. Jadi kat sini cos 4 pi per 3 iaitu 240. Sudut asasnya pi per 3. Tapi saya ada negatif kat sini. Okay, saya dapat setengah. Oleh itu, untuk kita kata ni untuk mengufuk untuk menegak kita ada koordinat dia 2 kosong kemudian setengah 2 pi per 3
setengah 4 pi per 3. Okay. Inilah. Betul ke? Alatnya betul lah kan? Tak perlu kita nak cari, nak selidik lagi kan? Betul lah. Setengah 2 per 3, 4 per 3. Okay, yang ni untuk menegak. Satu lagi mengufuk tadi saya tertinggal. Okay, untuk tulis koordinat penuh dia. Mengufuk kita tengok balik, kita naik atas. Okay, bukan ni. Okay, kita ada yang ni kan? Jadinya R sama dengan tadi. R sama dengan 1 tambah cos theta. Jadinya bila theta sama dengan pi, kita dapat R1 cos pi sama dengan cos pi adalah, tengok balik, kita ingatkan kita punya sini, cos pi adalah -1. So 1 tambah -1 kosong. Dan theta sama dengan pi per 3 kan? Pi per 3 adalah 60. Jadi 1 tambah setengah kan? Cos 60 tadi. Tengok balik kat sini. Cos 60 adalah setengah. Jadi 3 per 2. Kemudian theta sama dengan 5 pi per 3. R sama dengan berapa kan? Jadi 5 pi per 3 adalah 180 bagi 3, 60, 300 kan? 300 degree. Jadinya 300 kali, kalau kita gunakan kalkulator, kita akan dapat nilainya sama dengan cos 60 kan? Sebab yang positif ni dan ni, yang dia ada di sini, so positif. Jadinya 1 tambah setengah 3 per 2. Okay, jadi kat sini kosong 3 per 2, 3 per 2. Jadi sudut kita kosong pi 3 per 2 apa tadi? Kat sini pi per 3 3 per 2 5 pi per 3. Ini ufuk. Hal ini betul lah. Semak balik. Yang ni tadi dy dx. Yang ni kan. Duduk. Ni. Kita dapat 3 per 2 pi per 3 kosong pi 3 per 2 5 pi per 3. Yang ni pula vertikal. Okey. Panjangnya kerja ni. Nak habis kelas dah pun. Okey. Okey ke yang kat sini? Ada masalah tu? Ada Wia okey ke? Dalam kerja dia. Okey. Jadi kat sini sebenarnya idea dia tak susah sebenarnya kan. Kita cuma dy dx ni sama dengan kosong. Kemudian kalau dia vertikal, atau kat sini kan kita tengok balik kan. Kat sini kalau vertikal bermaksud m sama dengan infinity, bermaksud yang bawah ni kena, ataupun dx d theta kena kosong. Kalau m sama dengan kosong, iaitu horizontal macam ni, yang atas tu kena kosong kan. Jadinya idea tu macam tu di sini. Tapi dalam kerja dia tu panjang kan. Diperlukan knowledge yang banyak lah pasal trigonometri ni. Masa kita belajar dulu kat sekolah atau kat matrik. Contohnya kat sini kita nak gunakan identity, kita nak kena pasti sudut theta ni. Macam mana sudut sepadan kan, sudut sepadan kalau tak ada kalkulator lah kan, kena guna sudut sepadan macam saya lah. Begitulah. Okey, tapi paling senang kalau ada kalkulator lah. Okey, jadi kalau kita masukkan cos pi per 3 ataupun cos pi per 3, dia terus bagi negatif setengah. And cos 2 pi per 3 dia akan bagi negatif setengah. Okey. Jadinya kat sini kita dah buat juga yang ni kan. Okey. Tak apa, nanti saya akan bagi dalam minggu ni, hari ni Isnin kan, hari
saya akan bagi tutorial untuk hantar Jumaat minggu depan. Okey, saya akan bagi. Nanti boleh kena buat latihan lah. Tutorial itulah. Kemudian saya nak terangkan sikit lagi. Okay. Tentang areas in polar coordinate ni. Okay. Kat sini area kita dah pernah belajar dulu. Saya ingat mungkin kat Matic Book Code pernah belajar kan. Tentang polar coordinate ataupun koordinat kutub ni. Kalau kita ada bulatan, kita nak cari luas sektor sini, of course kita boleh gunakan kameran. Ataupun kita gunakan formula sahaja. Jadi kita tengok macam ni. Macam mana kan kita nak dapatkan. Ni kalau yang dah tahu, tak apalah kan. Tapi sekarang yang belum tahu, so kita ada bulatan. Tak apa nak bulat luas koordinat. Okey. Isi kita ada bulatan. So kita tahu luas adalah pi. Isi kat sini kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan r. Pi r kuasa 2. Jari dia adalah r. Kemudian let's say kita ada satu sektor. Satu sektor begini. So ni r jugalah. So sektor kita theta. Jadi theta ni adalah ibarat satu potongan kek daripada keseluruhan kek tersebut. Jadinya nisbah sektor kita yang warna biru tu adalah theta per apa? 2 pi. Nisbah sudut bagi sektor kita. Iaitu theta bahagi keseluruhan adalah 360 ataupun 2 pi. Oleh itu, luas keseluruhan ni, kita anggap ni adalah bulatan yang perfect circle, bulatan yang cantik lah, macam ni. Maka nisbah ataupun luas bagi sektor adalah ini nisbah dia bahagikan dengan luas pi r kuasa 2. Kan? Maksudnya kalau sini 10%, maksudnya bila luas pun 10%. 10% daripada keseluruhan luas. Ataupun kita boleh tulis theta 2 pi bahagi, kita balikkan dia, bila bahagi kita darabkan jadi 1 pi r kuasa 2. Betulkan ni. Sekejap saya tengok balik. Bahagi, jadi kita nak darabkan dia. Kenapa dia buat ada di bawah sekejap saya tengok balik. Sorry, silap. Jadinya kat sini nisbah dia 10% bagi contoh. So kalau 10%, so kita nak tahu luas dia, mestilah nisbah tersebut darabkan jumlah luas. Jumlah luas adalah pi r kuasa 2. Ni adalah nisbah, berapa persen? Ni adalah jumlah. Kan? Contohnya 10%, 10% daripada 100 ringgit. Kan? So 10% daripada 10 ringgit. Daripada 100 ringgit. So kita darabkan dengan 100. Jadi sama juga dalam kes ni. Kita nisbah dia, itu ni. Nisbah bagi sektor kita. Kita nak dapatkan luas dia. Maka nisbah tersebut kalikan dengan kita punya luas keseluruhan. Luas keseluruhan adalah pi r kuasa 2. Ini tak perlu. Jadi yang kita potongkan kat sini, kita dapat setengah pi r kuasa 2. Ini yang kat sini ataupun setengah r kuasa 2 pi. Okey, jadinya tapi ini untuk perfect circle lah. Jadi kita ada banyak lagi condition yang dia bukan perfect circle. So jadi kita jadi beginilah, kita kena kamilkan. Okey, saya tak pasti, kalau saya rasa saya dah pernah belajar dulu kan. Tapi tak apa, kita just recap balik. Dan nanti kita ada begitu. Dan satu lagi, sikit lagi, iaitu kita akan pergi pada arc length, panjang lengkok.
Sebelum ni kita ada untuk lengkung berparameter, sekarang ni lengkung kutub. Macam mana? Sama je sebenarnya formula dia. Okey, sama je. Kemudian habislah. Area of distribution ni saya tak cover, tapi awak boleh je nak baca. Kemudian kita akan masuk kuliah 1.6. Ni semua hari Jumaat lah. Iaitu 1.6 dengan 1.1 ni. Ni note saya, penamaan ni ikut Prof Anwar punya note penamaan ni, saya tak ubah. Ni satu, kita akan pergi conic section ataupun keratan kon untuk koordinat Cartesian, koordinat Cartesian, dan 1.6 untuk koordinat kutub. Habis ni, kalau habis minggu depan, kalau habis minggu dalam hari Jumaat, minggu depan kita akan sambung pembezaan separa. Kan, pembezaan separa. Kemudian barulah kita akan masuk, habis tu kita akan masuk kameran ganda 2, ganda 3 dan sebagainya. Okay. Saya minta maaf ambil masa yang lama sikit untuk terangkan yang di sini, tapi harapnya membantulah untuk awak faham setiap kes tu. Kalau ada masalah tolong email saya lah. Okey. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Siapa ada soalan ke boleh nak tanya. Siapa yang nak beredar boleh. Boleh beredar lah, tak ada masalah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama.